Katakan dalam ayat ini, fastajabna lahu, kami terima doanya Nabi Yunus, wa najaynahum minal ghammi, dan kami selamatkan Nabi Yunus daripada kesusahannya. Kesusahan dalam perut ikan tak boleh bergerak. Katanya di dalam, adakah itu hanya manfaatnya hanya kembali kepada Nabi Yunus sahaja? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Tidak, ianya adalah juga untuk orang-orang beriman yang berzikir kepada Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian didapati seseorang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukanya murung, susah nampak muka itu dalam keadaan dia memikul beban yang begitu berat, sehingga baginda Rasulullah ketika melihat kepada orang ini mengatakan, wahai fulan, aku nampak kamu ini dalam keadaan murung, mukamu dalam keadaan susah. Apa hal yang sudah berlaku kepada engkau? Kata orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya ini susah disebabkan saya banyak menanggung hutang. Maka kata baginda Rasulullah, mahu kamu aku ajarkan satu amalan yang kalau kamu buat Allah akan tolong kamu menyelesaikan hutang kamu. Katanya, apakah itu wahai Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, kalau pagi kamu baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat al-ham wal hazan. Daripada sifat al-ham wal hazan, kesedihan dan kesusahan. Al-ham, kesusahan yang akan berlaku dia akan datang. Al-hazan, kesedihan akan perkara yang sudah berlaku sebelumnya. Seseorang yang kalau diberitahukan oleh dokter kamu akan mengidap penyakit tertentu, walaupun dia belum kena penyakit, maka dia pun dah susah hati dulu. Belum kena penyakit tapi diberitahu akan kena penyakit itu di masa akan datang. Ini namanya alham. Al-hazan, hal-hal yang menyusahkan kita tapi sudah berlaku. Seperti salah seorang daripada keluarga kita meninggal dunia atau kita kehilangan barang, maka kita sedih. Ini namanya al-hazan. Nabi mengajarkan kepada sahabat tadi, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada al-ham wal hazan, daripada sifat malas dan juga daripada sifat lemah, dan juga aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kedekut. Aku berlindung kepadamu daripada ditekan oleh hutang dan ditekan oleh orang-orang yang zalim. Maka orang itu pun mengamalkan doa yang diajar oleh Nabi. Tidak berlalu 3 hari melainkan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepadanya untuk membayar hutang dengan zikir kepada Allah, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, zikir memiliki keistimewaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak berzikir disayangi oleh Allah. Orang yang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang yang banyak berzikir akan diangkat kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang banyak berzikir akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang rahmatnya kalau diberikan oleh Allah, yang dapat bukan hanya orang yang berzikir sahaja, yang lain pun juga dapat. Hatta orang yang berdosa pun kalau duduk dengan orang yang berzikir dapat juga pengampunan dosa disebabkan oleh karena orang yang berzikir. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam hadis yang sahih, satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada para sahabat sedang duduk berzikir. Kemudian ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa duduk bersama-sama? Katanya mereka menjawab, ya Rasulullah, jalasna nadhkurullah, kami duduk bersama-sama hanya untuk berzikir kepada Allah. Nabi bersabda, Allahi ma ajlasakum illa dhalik, demi Allah kamu tidak duduk kecuali untuk berzikir sahaja. Mereka menjawab, Allahi ma ajlasana illa dhalik, wahai Rasulullah, demi Allah kami tak duduk bersama-sama ini melainkan hanya untuk berzikir sahaja. Kata baginda Allah, aku mengambil sumpah daripada engkau, bukan daripada kamu, bukan aku tak percaya, tetapi aku melihat Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kamu dengan majlis-majlis zikir yang kamu lakukan. Penghujung hadiah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membiasakan diri hadir dalam majlis-majlis zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, angumu maghfuran lakum qad buddilat sayiatukum
sayyi'atukum hasanat. Bersurailah kamu daripada majlis zikir itu bila mana selesai dalam keadaan kamu diampunkan dan juga digantikan dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini satu anugerah yang besar daripada Allah berupa pengampunan dosa dan digantikan sebanyak dosa yang diampunkan dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah ghanimah, satu pemberian anugerah yang besar dari Allah kepada orang yang menghadiri majlis-majlis zikir seumpama ini. Malaikat datang kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Rabb, ya Allah, ada hamba yang datang dalam majlis zikir itu tujuannya bukan untuk berzikir, tapi ada hajat-hajat yang lain, tapi join juga dalam majlis zikir, ikut juga dalam majlis itu. Adakah dia termasuk daripada orang yang kau ampunkan juga walaupun datang bukan maksudnya untuk menghadiri?" Dan nampak orang ramai, ada apa ni, nampak kereta parking banyak ke, walau motosikal pun banyak juga, atau ada apa-apa mungkin, so dia hadir juga di situ. Adakah dia termasuk orang yang kau ampunkan wahai Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Humul qaumul alladzi la yashqa bihim lisuhum." Dia duduk dengan orang yang diampunkan, dia pun diampunkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian keistimewaan daripada majlis zikir bila mana seseorang melazimkan diri menghadirinya. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dengan para sahabat berzikir kepada Allah, katanya, "Ra'aitur rahmata tanzilu ilaikum wa uridu an usyarikakum fiha." Aku nampak rahmat turun kepada kamu, maka aku pun ikut bersama duduk dengan kamu untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baginda bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan yadhkurullaha ta'ala." Tidak duduk satu kaum di satu majlis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan nazalat alaihimur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak ada satu kaum duduk berzikir kepada Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Allah akan memberikan kepada mereka rahmat dari Allah, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka dengan rahmat juga pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila mana seseorang mengabaikan pada majlis-majlis zikir, orang mengabaikan amalan berzikir, orang yang enggan untuk berzikir, maka hatinya akan menjadi keras. Kerasnya lebih keras daripada batu, bukan daripada segi fizikalnya, akan tapi daripada sifatnya, sehingga hati yang keras tidak akan tersentuh dengan nasihat, tidak akan tersentuh dengan Al-Quran, tidak akan tersentuh dengan kebenaran, lebih cenderung pada kemaksiatan wal'iyadu billah, disebabkan hatinya dipenuhi dengan dosa dan tidak dibersihkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tak mau berzikir kepada Allah, perumpamaannya adalah umpama orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup, hatinya hidup, yang biasa berzikir kepada Allah. Orang yang mati, hatinya itu keras, mati, tidak boleh tersentuh, tidak boleh menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan lalai daripada zikrullah Subhanahu wa taala. Demikian bahaya kepada seseorang yang enggan untuk berzikir.